Berbuih mulut tidak terkata, ucap bismillah pembuka kalam. Indahnya sastera di mata kita, jika dikaji lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan. Nama diberi Natasha Avrizetili dari BM SK2. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya dalam kerja kursus Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu BMMB 1104 dan Keterampilan Berbahasa BMMB 1134. Keduanya mengkombinasikan tajuk yang sama, iaitu kritikan karya sastera. Sebelum saya merungkaikan dua buah karya sastera, iaitu karya sastera kanak-kanak dan juga karya sastera dewasa, mari kita bersama mengenali dengan lebih mendalam berkenaan kritikan sastera. Apa itu kritikan sastera? Menurut Hashim Awang 1985, kritikan sastera ini merupakan suatu usaha iaitu yang menilai dan mempertimbangkan karya sastera dengan jujur dan sistematik. Kritikan sastera ini juga merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Selain itu, kritikan sastera adalah cabang pengajian berhubungan dengan aspek mendefinisi, menghurai, mengelas, dan menilai karya kesusastraan. Ciri-ciri karya kritikan sastera yang saya akan menelusuri lagi adalah kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan, serta kritikan penilaian. Karya sastera kanak-kanak yang saya pilih adalah Bawang Merah, Bawang Putih. Hasil karya ini adalah oleh Zaihanim Zainal Abidin. Sebelum saya menjelaskan ciri-ciri karya sastera yang ada pada buku cerita pendek ini, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai sinopsisnya. Bawang Merah Bawang Putih ini mengisahkan tentang seorang wanita yang dilahirkan dari keluarga sederhana yang bernama Bawang Merah. Ibunya adalah Mak Labu. Disebabkan Mak Labu lambat dikurniakan cahaya mata, Pak Ali, suaminya, mengahwini Mak Kundor, dan kedua-duanya mengandung dan melahirkan dengan serentak. Adik-beradik Bawang Merah adalah bernama Bawang Putih, yang mana mempunyai kepribadian yang sangat berbeza. Bawang Merah adalah seorang yang baik, rajin, dan lemah lembut, manakala Bawang Putih pula bertentangan dengannya. Disebabkan Pak Ali yang menghidapi penyakit, dia pun meninggal dunia dan tinggallah mereka empat sekeluarga di rumah. Mak Kundor dengan sengaja menolak Mak Labu ke sebuah perigi. Kemudiannya berlaku suatu keajaiban di mana Mak Labu menjelma sebagai ikan, iaitu dia masih boleh berinteraksi dengan anaknya iaitu Bawang Merah. Mak Kundor mengetahui kejadian tersebut dan dia terus menangkap dan memasak ikan tersebut setelah mengetahui ikan itu adalah Mak Labu. Bawang Merah berasa amat sedih. Kemudiannya, ibunya mendatanginya di dalam mimpi, yaitu menyuruh dia untuk menanam tulang ikan tersebut. Setelah Bawang Merah menanam tulang ikan tersebut, pada keesokan harinya, tulang ikan tersebut tumbuh sebagai sebatang pokok beringin yang rendang dan mempunyai sebuah buayan. Suatu hari, seorang putera raja ternampak Bawang Merah sedang berbuai-buai sambil menyanyi, dan putera raja itu terpesona melihatnya. Mak Kundor sempat menipu bahawa yang berbuai itu adalah Bawang Putih, tetapi Mak Kundor didapati menipu. Putera raja pun mengahwini Bawang Merah dan membawa mereka ke istana. Mak Kundor yang masih tidak berpuas hati dengan Bawang Merah telah memperdaya Bawang Merah dan kesannya telah membuat putera raja cedera. Putera raja murka kepada Bawang Merah, tetapi setelah mengetahui bahawa Mak Kundor adalah dalangnya, dia kemudiannya menghalau Mak Kundor dan Bawang Putih keluar dari istana.
Yang pertama sekali adalah kritikan sanjungan, yang mana buku ini menceritakan terdapat peristiwa iaitu seorang itu tidak mempunyai sikap yang menyimpan dendam kepada orang yang telah melakukan perbuatan jahat kepada kita. Itu pada halaman 5 di mana menceritakan bahawa semenjak ketiadaan Pak Ali, Mak Labu dan Bawang Merah hidup tersiksa. Mereka berdua sering dibenci dan dihina oleh Mak Kundor dan anaknya Bawang Putih. Namun, Mak Labu tetap menghormati Mak Kundor dan anaknya Bawang Putih. Peristiwa ini patut disanjung kerana tidak semua orang yang mampu bertahan dengan keadaan yang sedemikian. Berkemungkinan, sesetengah orang yang mengalaminya akan menyimpan dendam dan ingin membalasnya setelah berlaku peristiwa itu. Namun, berlainan dengan situasi di atas. Seterusnya adalah kritikan teguran, di mana penulis mewujudkan watak yang tidak berperi kemanusiaan dan mempunyai hasad dengki yang tinggi dalam watak buku ini. Sikap ini amatlah tidak baik dan mampu mempengaruhi pemikiran kanak-kanak. Contohnya seperti pada suatu hari ketika sedang mencuci kain di sebuah perigi. Dengan sengaja, Mak Kundor telah menolak Mak Labu ke dalam perigi. Mak Labu meninggal dunia kerana mati lemas. Ini adalah berada di halaman 6, iaitu peristiwa tersebut telah menyebabkan Bawang Merah menjadi anak yatim piatu. Kemudian, Bawang Merah diarahkan melakukan semua kejaran. Contoh yang lain pula adalah peristiwa di mana ketika ketiadaan Bawang Merah, Mak Labu telah menangkap ikan kaloi lalu dibawa pulang ke rumah. Ikan kaloi itu dijadikan hidangan bagi juadah tengah hari. Ini berada di halaman 13, iaitu ikan kaloi jelmaan Mak Labu telah dibuat juadah kepada Bawang Merah. Kejadian ini membuatkan Bawang Merah berasa amat sedih dan pilu mengenang nasib ibunya. Dia juga tidak akan dapat bertemu dengan ibunya lagi. Bagi kritikan saranan pula adalah penulis telah mewujudkan perwatakan yang terlalu mempercayai orang lain tanpa usul periksa. Berdasarkan buku cerita ini, Bawang Merah memberi kepercayaan yang tinggi kepada ibu tirinya dengan mengikuti segala arahan ibu tirinya iaitu Mak Kundor, dan telah menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku. Misalnya, arahan yang disuruh oleh Mak Kundor ialah meletakkan kapak di sebalik pintu bilik Bawang Merah. Akibatnya, dahi putera raja itu tercedera akibat terkena kapak tersebut. Halaman 28. Saranan yang boleh diberi adalah penulis perlu mewujudkan peribadi yang bijak dan berani memperjuangkan diri sendiri dalam suatu watak penceritaan. Perkara ini dapat mengelakkan daripada perkara negatif berlaku. Bagi kritikan yang terakhir pula adalah kritikan pendekatan, di mana saya telah mengkaji terdapat pendekatan moral yang ada dalam karya sastera kanak-kanak ini. Termasuklah mempunyai nilai moral seperti rajin membantu ibu bapa di rumah serta mempunyai sikap budi pekerti. Perkara ini merujuk kepada Bawang Merah yang sentiasa menolong ibunya untuk melakukan kerja-kerja di rumah. Dengan perwatakan ini, kanak-kanak yang membacanya akan terikut dengan nilai yang ada dalam buku cerita ini dan kepribadian mereka juga terbentuk. Contohnya pada halaman 3, iaitu menceritakan bahawa selain berbudi pekerti, Bawang Merah juga merupakan anak yang rajin. Bagi karya sastera remaja pula, saya memilih novel Senjampak Bakti, iaitu karya Rejab Ismail. Sinopsis novel ini bermula apabila Harun, Swilan dan Sari Devi bertugas di koperasi sekolah sebelum lonceng berbunyi untuk sesi pembelajaran. Cikgu Zulkifli datang kepada mereka dan menyerahkan surat panggilan
untuk menyertai mesyuarat lembaga pengarah untuk kali pertama pada tahun tersebut. Dalam mesyuarat yang dilangsungkan di bilik mesyuarat, Cikgu Syamsuddin melantik Razali sebagai penolong setiausaha selaku pengerusi koperasi sekolah. Pelantikan Razali ini sebagai penolong setiausaha dan amat berkawan rapat dengan Ramlah telah dicemburui oleh Munir. Bermula hari itu, dia sering memonteng tugas di koperasi sekolah bersama Leong dan Silvam. Sikap Munir yang tidak hadir menjalankan tugas telah dilaporkan kepada guru konseling. Selepas peristiwa tersebut, Munir bertindak untuk berhadapan dengan Razali dan menumbuknya sehingga berdarah. Kejadian tersebut menyebabkan Munir dipanggil oleh pengetua dan dihukum rotan. Koperasi Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan telah menyertai sebuah pertandingan anjuran angkasa. 2 minggu sebelum pertandingan tersebut diadakan, warga sekolah telah dikejutkan dengan pencerobohan yang berlaku di koperasi sekolah. Barang-barang di dalam dipunggah dan duit sebanyak 200 telah hilang dicuri. Pihak sekolah melaporkan kepada pihak polis untuk membuat siasatan. Razali yang memiliki kunci koperasi telah dipanggil ke balai untuk membantu siasatan bersama Cikgu Zulkifli. Peristiwa ini telah membuatkan ayah tiri Razali berasa malu dan menghalaunya keluar dari rumah. Akhirnya, penjenayah sebenar berjaya ditangkap apabila berlaku pencerobohan kali kedua di koperasi tersebut. Munir telah ditangkap kerana memiliki sekeping wang kertas RM10 yang bertanda K. Akibatnya, Munir telah dihukum 3 kali sebatan dan dia digantung sekolah selama seminggu. Seterusnya, keputusan pertandingan koperasi telah diumumkan dan Koperasi Sekolah Menengah Teknik Seri Kayangan adalah johan pertandingan yang dianjurkan oleh Angkasa. Razali turut mendapat tahu tentang keberadaan ayah kandungnya yang juga merupakan ayah kepada Ramlah. Bagi huraian kritikan sanjungan yang ada dalam novel ini adalah, novel ini boleh disanjung kerana penulis menerapkan nilai-nilai baik yang perlu ada dalam setiap masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan asas kepada pembentukan diri individu untuk menjadi insan yang sempurna dari segi sahsia dan sebagainya dalam diri. Berdasarkan novel Sejambak Bakti ini, terdapat nilai-nilai yang dapat menjadi contoh kepada semua lapisan pembaca yang dipaparkan dengan jelas oleh penulis. Satu daripadanya adalah sikap amanah, bertanggungjawab, dan jujur dalam sesuatu pekerjaan. Hal ini dapat dibuktikan apabila pelajar-pelajar yang menguruskan koperasi sekolah dengan penuh tanggungjawab. Peranan guru sebagai pendorong dan pemberi nasihat kepada pelajar dalam novel Sejambak Bakti dipaparkan sebagai panduan kepada murid supaya dapat memilih nilai positif dalam kehidupan seharian. Selain itu, terdapat juga nilai sopan santun dan bersabar dengan setiap keadaan. Misalnya, para pelajar yang bertugas di koperasi sekolah itu melayani pembeli-pembeli dengan sabar dan baik. Walaupun terdapat segelintir pelajar yang mendesak dan menyindir mereka, tetapi mereka masih mampu tersenyum kepada pelanggan-pelanggan yang membeli. Sebagai contoh peristiwa dalam novel Sejambak Bakti yang menunjukkan nilai-nilai ini adalah pada halaman 2, iaitu mereka melayani pembeli-pembeli dengan sabar dan baik. Meskipun didesak dan disindir, senyuman masih juga terukir di bibir. Semasa pembeli sedang sibuk membeli barang keperluan sekolah, seorang daripada murid yang berasak-asak di situ cuba mengambil sebatang pen dan terus memasukkan pen tersebut ke dalam saku seluarnya. Janganlah begitu, kawan, tak baik, tegur Harun selaku salah seorang ahli lembaga pengarah
yang bertugas sebagai juru jual pada hari itu bersama-sama dengan Suilan dan Sari Devi. Melalui peristiwa ini, kita dapat lihat bahwa penjual-penjual di koperasi tersebut mempunyai nilai yang tanggungjawab dan sopan santun semasa melayani pembeli. Mereka juga tidak berat sebelah dengan membiarkan pelajar yang ingin mencuri pembelian mereka dengan begitu saja. Mereka terus menegur pelajar yang ingin memasukkan sesuatu ke dalam saku seluar pelajar tersebut. Bagi kritikan teguran pula, dari segi keistimewaan, Nobel Jambak Bakti ini mengisahkan tentang kegigihan Razali dalam mengurus koperasi sekolah bersama rakan-rakannya dan pihak sekolah yaitu guru-guru. Dengan titik perlu yang dikerahkan, Razali telah terpilih untuk menghadiri kursus koperasi di seluruh Malaysia. Seterusnya, rombongan yang menghadiri kursus itu juga dibawa untuk melawat Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia di Kuala Lumpur. Hal ini jelas bahawa keistimewaan novel ini adalah terdapat pelbagai koperasi yang dapat diketahui oleh pembaca di Malaysia, seperti terdapatnya koperasi guru, koperasi polis, koperasi bekas prajurit, dan banyak lagi. Sebagai contohnya, pada halaman 9, yang menceritakan bahawa murid semua, sambung pensyarah itu lagi, mengikut acara yang telah disusun bersempena dengan kursus ini, kamu akan dibawa melawat ke Pejabat Pembangunan Koperasi Malaysia di Kuala Lumpur untuk melihat fungsi dan peranannya. Kamu juga akan dibawa melawat ke bangunan koperasi polis, koperasi guru, koperasi bekas prajurit, dan sekitar ibu kota di Kuala Lumpur untuk melihat keindahan dan perkembangannya. Kata pensyarah itu dengan harapan akan menggembirakan hati mereka. Bagi aspek kekurangan pula, terdapat kekurangan novel ini iaitu isu pembulian yang ada dalam novel ini mampu memberi impak kepada pembaca, iaitu berkemungkinan pembaca khususnya dalam kalangan remaja akan mengikuti perbuatan yang tidak bermoral kepada orang lain dan sekaligus menyebabkan kesakitan kepada individu yang tidak bersalah. Perkara ini juga boleh menyebabkan perbuatan mereka ini sukar dibendung sehingga menjadi rutin harian mereka ketika dewasa kelak. Hal ini juga merujuk kepada Munir dan rakan-rakannya yang banyak menyimpan dendam terhadap Razali kerana cemburu dengan sikap Razali yang disenangi oleh orang ramai dan mengambil keputusan untuk membalas dendam dengan membulinya semasa dia sedang berseorangan. Dalam peristiwa novel ini, contohnya di halaman 67 adalah Leong dan Silva bersama-sama menyerang Razali. Mereka menumpuk Razali bertalu-talu. Razali tidak dapat lagi menangkis dan mengelak tumbukan mereka. Dia tersungkur ke tanah. Munir bangun dan melepaskan tumbukannya beberapa kali. Darah mengalir keluar dari mulut Razali. Kritikan seterusnya adalah kritikan saranan, yang mana berdasarkan novel ini, penulis tidak seharusnya meletakkan sifat-sifat negatif dalam watak-watak karya ini, secara khususnya dalam hubungan kekeluargaan. Perkara ini merujuk kepada sifat ayah tiri Razali yang tidak suka dan mempunyai sifat benci kepada Razali. Hal ini akan membuatkan para membaca memberi pandangan yang gerun dan mempunyai perspektif yang negatif terhadap isu keluarga tiri. Oleh itu, penulis tidak perlu terlalu mengaitkan sifat kebencian dalam hal ini, sebaliknya menerapkan sikap yang baik dalam perwatakan sebagai ayah tiri Razali. Contohnya pada halaman 123, siapa yang tak benci kalau dia jadi pencuri perompak? Menconteng arang di muka kita. Herdik
Pak Zakaria lagi tanpa mempedulikan perasaan yang dirasai oleh Mak Sofia. "Razali," jerit Pak Zakaria, "mulai hari ini kau mesti keluar dari rumah aku ini. Jangan balik-balik lagi ke sini," kata Pak Zakaria. Berdasarkan petikan di atas, Pak Zakaria, yaitu ayah tiri Razali, telah menuduh Razali tanpa usul periksa sehingga mahu menghalau Razali dari rumah tersebut. Sikap ini adalah satu sikap yang tidak baik, yaitu boleh menjatuhkan fitnah sekiranya tiada bukti yang kukuh diperlihatkan. Selain itu, terdapat juga kritikan pendekatan yang ada dalam novel ini. Contohnya seperti pendekatan moral, yaitu saling tolong-menolong dan tidak berdendam walaupun pernah dikhianat dahulu. Nilai ini boleh dijadikan teladan kepada orang lain yang juga merupakan nilai kesabaran dalam diri yang tinggi. Hal ini merujuk kepada Razali yang sanggup menolong Munir walaupun dahulu kala pernah dibuli, dibenci, dan disakat oleh Munir. Ketika Munir dijatuhkan hukuman gantung sekolah, Razali membantu Munir dalam mengulang kaji pelajaran sebelum SPM menjelang. Perkara ini jelas terbukti bahawa Razali tidak menyimpan dendam kepada Munir dan tetap membantunya untuk terus maju ke hadapan. Contoh peristiwanya adalah, "Tiap-tiap petang kau datanglah ke pondok di tengah sawah tu. Aku akan terangkan pelajaran yang kami belajar di sekolah. Kita boleh belajar bersama-sama." Munir gembira apabila mendapat pertolongan daripada Razali. Dahulu Razali ialah musuhnya. Kini Razalilah yang menjadi sahabatnya dan ingin menolongnya. Berdasarkan novel ini, terdapat juga kritikan penganalisisan yang mana dapat dianalisis. Terdapat watak sampingan yang memberi prestasi yang baik dalam novel ini dan menjadikan teknik penceritaan menjadi lebih menarik dan berlakunya putar-belit plot. Watak yang dimaksudkan adalah Ramlah. Penulis telah menunjukkan beberapa peristiwa mengenai perwatakan Ramlah yang mana akan dirungkaikan seperti di bawah. Perwatakan Ramlah adalah seorang rakan baik kepada Razali yang amat rapat. Ramlah juga adalah seorang yang suka membantu orang lain ketika perlu. Selain itu, apa yang mengejutkan, Ramlah adalah anak tiri kepada Pak Ramli. Peristiwa yang terjadinya putar-belit adalah, selama ini Razali dan Ramlah mempunyai kaitan keluarga. Hal ini kerana ayah tiri kepada Ramlah, yaitu Pak Ramli, adalah ayah kandung kepada Razali. Razali amat gembira dapat dipertemukan dengan ayah kandungnya itu. Contohnya adalah, ketika itu pula, tiba-tiba Ramlah menerpa ke arah Pak Ramli. "Jadi, Razali ini saudara saya lah, ayah?" Tanyanya dengan kehairanan. "Ya nak," tegas Pak Ramli. Mereka yang lain tersenyum dan riang melihat pertemuan itu. Kritikan yang terakhir adalah kritikan penilaian, yang mana terdapat perkara yang dapat dinilai berdasarkan novel ini. Sebagai contoh, kegigihan para pelajar dalam memajukan kedai koperasi sekolah telah membuahkan beberapa hasil. Terdapat beberapa peristiwa yang dikenal pasti yang menunjukkan hasil daripada tindakan yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti koperasi sekolah mereka telah mendapat johan dan pertandingan koperasi sekolah-sekolah dalam pertandingan koperasi sekolah-sekolah. Dan daripada ini juga, Razali dan ayah tirinya akhirnya dipertemukan setelah sekian lama tidak berjumpa. Contoh peristiwanya adalah, dengan rasminya, inilah saya umumkan bahawa Koperasi Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan yang menyertai pertandingan koperasi sekolah-sekolah pada tahun ini telah berjaya menjadi johan. Ketika itu juga semua murid bersorak dan bertepuk tangan tanda keriangan.
Itu adalah contoh pada halaman 140. Contoh yang kedua pula adalah Razali itu selalu sangat meminta tolong saya supaya mencari ayahnya. Rupa-rupanya, bersempena dengan kejayaan koperasi ini, dia dapat bertemu dengan ayah yang dicari-carinya selama ini. Kata Cikgu Zulkifli pula. Contoh peristiwa ini adalah berada dalam halaman 158. Setelah merungkaikan dengan lebih mendalam berkenaan kritikan sastera tersebut dalam karya-karya sastera yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahawa kritikan karya sastera amat penting kerana banyak memainkan peranan dalam penambahbaikan dan meningkatkan lagi kualiti karya yang dibuat. Hal ini kerana dengan adanya kritikan ini, pengkarya akan sedar perkara yang perlu diperbaiki dan dimantapkan lagi. Selain itu, karya yang mengandungi kandungan yang tidak baik dan mempunyai perbuatan yang mampu mempengaruhi isi pemikiran golongan pembaca perlulah dielakkan. Perkara ini menjadi isu kerana para pembaca mudah mengikuti benda yang dibaca mereka, terutamanya kanak-kanak. Pembaca atau penulis mempunyai hak untuk mengemukakan idea bagi menyanggah suatu hasil karya itu atas alasan-alasan yang relevan. Oleh itu, pengkarya perlu mempunyai minda yang terbuka untuk menerima kritikan yang diberikan agar dapat mengetahui di mana kesilapan mereka dalam karya tersebut. Akhir kalam daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.